Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung pada hari ini pengeras pengajian kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs wa tarbiyatuha, penyucian jiwa dan juga pentarbiyahannya macam yang diperakui oleh ulama salaf. Dan kali terakhir kita bincang, kali itu kita dah masuk pada racun-racun kerana tajuk keikhlasan hati dan juga balik kepada masalah jiwa ni, dia kembali kepada masalah hidup atau matinya hati tersebut. Dan hati akan mati bila kena racun, racun-racun hati, yang mana kita kata qalb ni dia boleh hilang nyawa dia atau jadi sakit jika dihadapkan berterusan kepada kesakitan ataupun punca-punca penyakit. Dan disebutkan oleh pengarang buku kita, dia kata punca penyakit ada 4: berlebihan bercakap, berlebihan memandang, dan juga berlebihan makan dan berlebihan bergaul. Dia sebut 4 dan kita dah bincang itu berkenaan dengan pertama, itu berlebihan bercakap. So hari ini insyaAllah kita ambil berlebihan memandang atau penggunaan mata yang tidak terkawal. Baik, qala al-muallif rahimahullah, berlebihan memandang. Berlebihan memandang akan bawa kepada suka. Disebab mata manusia ni dia punca kepada arah dia nak seronok pada satu perkara dan sebagainya, dia kena ada melihat. Dan jatuhnya rupa yang dipandang ke dalam hati seorang yang memandang, lalu ia akan mewujudkan berbagai bentuk kebinasaan dalam hati seorang hamba. Ini berlebihan memandang. Mana mata ni bukan tak boleh pakai, tapi oleh kerana dia punca kepada masalah kita nak seronok dengan satu perkara, tak seronok satu perkara, mata lebih cepat daripada yang lain. Walaupun sebenarnya yang memberi kesan pada tajuknya adalah telinga. Kalau kita melihat kepada tajuk masalah penglihatan dan pendengaran, dalam kejadian manusia ni, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tajuk penglihatan pendengaran, dia mata dengan telinga, mata tercipta dahulu sebelum telinga. Dari segi masalah tercipta. Tapi fungsi telinga dan mata, telinga sempurna dahulu, mata kemudian. Macam kita kalau bayi baru lahir, dia punya penglihatan mata dia pada minggu-minggu awal tu tak nampak jauh jarak pun. Bila kita agah kadang nampak cucu ke lahir kan, tuan-tuan agah, sebenarnya budak tak nampak pun, muka tuan-tuan nampak blur. Bulan demi bulan makin jauh jarak, sampailah cukup bila dah macam apa, menghampiri setahun, 8 bulan 9 bulan sebagainya, baru makin jauh jarak. Kalau tidak permulaan tu dia jarak dekat je, sejengkal. Mata memang jadi dalam perut ibu jadi dulu, tapi sempurna dia kemudian daripada telinga. Telinga terbentuk kemudian dari mata, tapi dia sempurna sejak dalam telinga, dalam perut ibu lagi. Mana dalam perut ibu tu, waktu tu dia dah pendengaran, dia dah mula start bunyi dan sebagainya, dengar. Lepas tu dia galakkan kita supaya membaca Al-Quran Karim ketika mana dalam yang bukan kita lah, orang perempuan, untuk membaca Al-Quran ketika mengandung, kerana ia memberi kesan kepada bayi tersebut. Ala kulli hal, dia jadi kata mata dan telinga, pasal kita tahu bahawa ini alat-alat belajar. Kita terang dahulu, alat untuk kita belajar ada Allah Ta'ala bagikan 3. Itu dah Allah sebut Al-Quran dalam surah An-Nahl 78. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu tak tahu apa-apa. Tapi waja'al lakumus sam'a, artinya untuk kamu pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah fuad hati atau akal. 3 alat tadi, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu akan bersyukur. So, jadi dari sini jugalah dibina oleh para ulama masalah kesan, pasal jalan masuk kebaikan pun itu, jalan untuk rosak hati pun itu juga. Sebab tu dia kata bila mata manusia ni berlebihan mandang, dia akan beri kesan. Dia kata dan kesan-kesan tersebut ada 3. Di antara dia adalah apabila yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagaimana datang dalam Musnad Ahmad, itu yang dengan yang maknanya Nabi SAW menyatakan, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan ni adalah
satu anak panah dari anak panah beracun daripada anak panah iblis. Faman tarakaha wa khafatallahi azza wa jalla, maksudnya meninggalkan memandang yang kepada yang haram lah, okey, kerana bimbangkan Allah Taala, Allah azza wa jalla, awrathahullahu halawatahu fi qalbihi ila yaum yalqah, Allah Taala akan wariskan kepada diri dia kemanisan yang dalam hati dia, akan dapati kemanisan dalam hati dia sehingga di hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dalam tajuk ni oleh muallif kita, dia kata dhaif. Disebut dari Tabrani dan dalam Majma' Zawaid oleh Hakim dan Mustadrak, Majma' Zawaid dan Tabrani dan juga Mustadrak Al-Hakim. Dia kata lafaz Ahmad dalam Musnad daripada hadis Abu Umamah. Dia kata tiada mana-mana muslim yang memandang kepada kecantikan seorang wanita kemudian dia menundukkan pandangannya, melainkan Allah Taala mengadakan untuknya satu ibadat yang dia akan mendapati kemanisan ibadat tersebut. Ini lafaz Ahmad yang datang lafaz demikian. Dia kata, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surah An-Nur ayat 30, setelah beliau membawakan riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis yang kita baca tadi, dia kata diriwayatkan secara marfu' daripada Ibnu Umar, Hudzaifah dan Aisyah, tetapi dalam sanad-sanadnya ada kelemahan. Berkata Al-Baihaqi, hanyalah maksud beliau jika ia benar Allah Ta'ala lebih mengetahui, ada pandangan daripada wanita berkenaan kerana kewarakan. Dia mengalihkan pandangan dari wanita kerana kewarakan, ya. Daripada kitab Zawajir Al-Kabirah, hadis nombor 242, ya. Madai dia kata dalam begitu kita, walaupun hadis dia dhaif, tapi kita ada hadis yang lebih kuat. Itu dalam Sunan Tirmizi, yang mana dan juga Imam Tirmizi sebut dan Kitabul Adab, dia kata dan Hakim dan Mustadrak beliau, dia kata kerana sabda Nabi SAW kepada Ali, Nabi kata kepada Ali, ya Ali, la tutbi'in nazrata, wahai Ali, yang kau susulkan pandangan pertama dengan yang kedua, fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah, kerana untuk engkau yang pertama bukan yang kedua, yang untuk kau yang kedua. Maksudnya kalau kita terpandang benda yang haram, tertengok, tak sepatutnya kita tengok. Contoh kat sini dia tumpukan kepada masalah kecantikan wanita, yang saya terangkan sikit lagi lepas ni. Mana masa dia bila pandangan tu sekali tengok, kita dah tu alihkan cepat. Jangan kita duk layan. Kita tengok kan. Kadang-kadang kita tak nak niat kan, tapi kat televisyen banyak macam ni. Tuan-tuan tak tutup mata lah, kadang yang acara berita pun tak tutup aurat. Tuan-tuan tengok kan, dia pandang. Tapi kadang-kadang orang tak faham kenapa. Jadi kita terangkan lepas ni. Dia kata dan dikeluarkan dalam juga oleh Muslim, dalam adab. Dia kata, dan Ibnu Jarir At-Tabari kata, aku menanyakan Rasulullah, dia kata dari hadis yang lain, Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, aku menanyakan Rasulullah mengenai pandangan mengejut, lalu baginda menyuruh aku mengalihkan pandanganku. Mana benda sekali aku tertengok, Jarir bin Abdullah kata, Nabi kata alihkan pandangan cepat. Mana bila kita tengok, larikan. Jadi dia kata, jadi maksudnya pertama sekali yang ditumpukan adalah kerana benda tu ada kebinasaan. Sebab pertama, ia adalah macam dikatakan Nabi SAW, dia adalah panahan daripada syaitan. Cuma istilah tersebut kita dapat hadis yang dhaif. Cuma hadis Ali bin Abi Talib tu itu lebih kuat, yang mana Nabi kata jangan ikutkan, wahai Ali, jangan susulkan pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Untuk engkau yang pertama bukan untuk engkau yang kedua. Okey, yang kedua tu bukan untuk engkau. Maksud dosa lah. Yang kedua tu dosa. Yang pertama tu orang kata rezeki. Bukan rezeki sebenarnya, itu ujian Allah Taala. Ada orang kata macam rezeki tengok sekali jangan pandang, dia alih-alih dah. Itu sama juga tak senonoh. Dia masuk pandangan dia kedipan je. Kadang kita melintas jalan kan, nampak jalan kan, orang pakai baju tak cukup, kita boleh terperasan kan, pakai skirt ke dan sebagainya, lintas tepi jalan, bukan kita nak. Tapi bila dah perasan, jangan tenung pula. Dah tahu dah ke depan tu akan ada, alih dan siap. Tapi kalau nak tengok juga tu masalah lah. Dia kata saya tak tengok lagi, dia kata. Saya perasan dah tapi saya tak tengok lagi. Itu masalah pertama. So dia kerosakan pada hati. So dia dianggap sebagai satu panahan, dia panahan iblis. Kedua, di antaranya adalah kemasukan syaitan bersama pandangan. Kerana ia tembus bersamanya lebih cepat berbanding penembusan udara pada tempat yang kosong. Mana pandangan kita lebih laju. Bahkan bila disebut berkenaan dengan apa, cepatnya kiamat tu diberikan gambaran dengan lamhil basar. Mana kedipan mata. Mana kita ni jiling mata dah sampai cepat. Macam kalau tengok macam ketika kita tengok apa, kilat yang guruh tu kan, guruh tu bunyi. Kilat tu cahaya dia. Bila kita nampak cahaya dulu, bunyi kemudian. Bahkan kalau tuan-tuan dia kata kalau nak tahu jarak tu 5 saat satu batu. 5 saat
kita bilang satu batu. Kalau dia kilat situ bunyi, lepas tu kita kira makin jauh makin jarak jauh. Dia ada kiraan dia. So bila kita akan nampak cahaya dulu, bunyi kemudian. Mana cahaya lebih cepat. Kan? Mana itu adalah sumber penglihatan. Sumber penglihatan kita adalah cahaya, maka cahaya lebih cepat. Dia kata kat sini dan dia kata dan untuk menghias rupa yang dipandang dan menjadikan menjadikan benda yang dipandang tadi menjadi macam berhala dalam jiwa seseorang yang tertumpu padanya qalb. Kemudian dia akan menjanjikan, mengangan-angankan, dan dia akan menyalakan pada qalb itu syahwat, api syahwat, dan dia mencampakkan kayu api maksiat yang tidak sampai kepadanya dengan bentuk selain dengan tanpa bentuk itu. Tanpa penglihatan takkan boleh kita berkhayal. Khayalan akan timbul dengan penglihatan. Sebab tu kenapa dalam konteks ni kita lihat ditumpukan berkenaan dengan tajuk ni dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan tajuk nanti kita baca ayat depan sikit. Punca untuk perkara ni adalah firman Allah Ta'ala ayat 30 surah An-Nur. Allah Ta'ala nyatakan wa qul lil mu'minin, katakan hai Muhammad kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, hendaklah mereka pelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih mulia, lebih suci untuk mereka. Allah Ta'ala mulakan dengan lelaki. Ayat 31 untuk wanita, tunduk pandangan juga. Jadi disuruh tundukkan pandangan maksudnya kepada apa-apa saja. Walaupun dalam Quran Karim tak sebut, banyak orang menterjemahkan meaning dia kepada yang haram. Kan? Tapi kadang-kadang benda yang kita kata harus pun kena jaga-jaga sikit. So impian kita akan datang dengan mata. Tengok benda mula kita nak. Tak nampak kita tak pernah tahu. Kan orang cerita mungkin kita dengar, tapi dapat lihat lagi dahsyat. Perasaan tersebut dalam jiwa lebih dahsyat, dia kata. Dan dia kata di antara dia kata yang ketiga di antaranya adalah ia menyebutkan qalb. Di samping hati tadi akan mula datang syaitan mengajak dia menghilangkan macam perasaan dia tadi. Juga dia menyebutkan qalbu tadi. Dan melupakan qalb akan masalah-masalah qalbu. Mana qalbu kita sepatutnya ingat benda lain, dah ternampak dia akan gila bayang. Tahu gila bayang. Jadi bukan benda itu bukan semesti wanita pun. Tengok benda yang kadang-kadang kalau orang minat lah. Contoh macam dia katakanlah orang tu minat parang. Orang Melayu, orang lelaki kan suka parang. Bila ada parang tu kalau hari korban, semua bawa parang. Yang berhenti melapahnya atau sembelih seorang je. Yang bawa seorang, semua akan bawa guluk perak lah sebagainya kan. Tayang je sarung sekian. Buat kerja ni tidak. Kat sini tempat lain. Jadi kadang-kadang benda tersebut, dia bila terdampak satu benda, dia seronok. Balik rumah nanti dalam kepala dia duduk bayang. Kadang kesibukan tadi tu sampaikan kadang-kadang minat tersebut menyebabkan dia mungkin lupakan kewajipan dia, kemestian dia, maslahah dia. Kadang-kadang mungkin sibuk nak dapatkan benda yang dia nak tadi tu, yang terbayang dalam kepala dia, mungkin lupakan anak, isteri pun ada. Macam orang kalau minat burung merebuk. Orang Perlis panggil apa berebuk? Ke panggil lain? Merebuk kan? Bahasa belah Kelantan panggil ketitir. Kan? Jadi benda tu start tengok je. Pejam mata, buka mata. Dia akan ingat. Dia akan start sibukkan orang sebut daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya dia ingat Allah Ta'ala, dia ingat kewajipan keluarga dia. Start dia tengok macam tu, gila bayang start masalah. Dia tak lupa. Kadang-kadang macam orang yang kahwin poligami pun tisu juga. Isteri dah ada tapi tengok terkenan habis. Lepas tu tak boleh lupa dah. Nak kena hantar ke rumah pinangan juga. Jadi basically benda ni macam dia katakan, dia memang datang dari hati manusia tadi. Nanti saya ceritakan salah satu kisah yang saya dengar dalam ceramah seorang ulama di tanah Arab. Dia sebutkan berkenaan masalah bahaya movie atau filem. Ada kaitan masalah ni, dia kata serta menyekat di antara kalbu dengan masalah-masalah berkenaan. Lalu terbinasa terhadap kalbu urusan sepatut kalbu tu ada, dia akan hilang. Kadang-kadang kewajipan yang mesti contoh macam kalau anak kepada ketaatan pada ibu bapa pun buang. Sebab dah gila bayang, mak dengan abah cakap pun tak dengar dah. Tak boleh pun nak juga. Kan? Biar lari kan. Macam bahkan benda haram pun buat jadi halal. Macam Melayu kita ada pantun anak dahaka, mendengar kan? Masih lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang mak buang saudara, kena kasih hamba turutkan. Tu pantun anak kau ajar. Sebenarnya serius kan. Pantun buang mak buang saudara. Matang mana? Satu lagi apa?
tanam pinang rapat-rapat biar senang puyuh berlari, pinang-pinang tak dapat, pujuk-pujuk buat lari. Pun sama juga. Buat lari anak dari orang. Gila ke? Konsep dia maksud dia kalau ikutkan faham tadi, tapi punca dia mata. Start mata dah tengok, kepala dah teringat, kan? Hati pun takkan diam. Sentiasa akan teringat. Bahkan apa kewajipan yang sepatut kita laksanakan kita lupa. Itu dia kata bahaya dia. Maka dia kata kat sini dia kata lalu terbinasa qalbu urusannya dan dia akan jatuh mengikut keinginan dan kelalaian. Firman Allah Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ya. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Dan jangan engkau taati sesiapa kami lalaikan hatinya dari mengati kami dan mengikuti hawa nafsu, keinginan dia, dan urusannya adalah furta, kebinasaan. Maksudnya dia akan rosak, bukannya ni dia akan melampaui kebenaran. Okey. So tiga dia kata punca mata tadi akan menjadi tiga. Pertama, panahan syaitan. Kedua, masuknya kepada tu penembusan bisikan syaitan bersama dengan mata tersebut. Bahkan dia jadi hati itu akan dihias. Kemudian ketiga, dia akan menyibukkan kalbu daripada tugasan yang sepatutnya. Jadi pembiasan penglihatan akan memastikan tiga perkara berkenaan. Memang hati manusia kalau tak dijaga mata dia akan jadi macam tu. Saya ingat waktu di Tanah Arab tu, dia di dalam teksi bas van kan, diorang van kat sana tak tutup pintu. Bila kita naik tu pintu tenganga, dia set sendal lagi. Orang tu naik van tu pakai pintu tenganga. Jadi van dia start naik, van dia macam itulah keadaan. Jadi satu hari tu kita naik van tersebut, driver tu pasang ceramah. Dalam ceramah berkenaan, saya tak ingat nama ulama yang bercakap tu, dia tegur berkenaan masalah sibuk dengan budaya ataupun melihat mata kita melihat filem-filem yang luar negara. Dia kata di antara punca perceraian yang paling besar berlaku adalah sebab ni. Sebab kita tengok movie. Sekali sebut kita nampak, dia terangkan. Dia kata bila manusia ni dia dah ada satu yang halal, isteri dia. Dan kalau ditumpukan pada isteri saja tak apa. Bila dia tengok movie, televisyen, bahkan mengikut perangkaan benda ni betul. Di antara benda yang menjadikan perceraian berlaku banyak adalah drama swasta. Orang Melayu kita tengok drama swasta kan. Dia kata itu antara benda. Sebab bila manusia dah ada yang halal, dia tengok televisyen. Dalam televisyen tu kan digambarkan kalau perempuan wanita dengan cara dia lah, yang lelaki dengan cara dia. So setiap suami isteri tadi dia akan mula membayangkan, dia tengok dalam movie tadi perempuan tu ayu, walaupun luar filem tak ayu pun. Yang wanita tengok lelaki dalam filem hebat, jangan luar filem tak hebat pun. Tapi bila benda tu berlaku, bila orang tu dah start pandang, asyik pandang, dia akan mula banding. Tu dia bandingkan suami isteri dia, yang si lelaki bandingkan isteri dia dengan pelakon. Yang wanita pun bandingkan suami dengan pelakon. Sedangkan pelakon tu luar cerita tak macam tu pun. Tapi bila pandang, banding, akhirnya apa yang anda ada, anda tak puas hati. Anda mula start macam, kenapa suami aku tak macam tu? Yang lelaki pula kata, kenapa tak isteri aku tak macam tu? Punca dia satu je, memandang. Kalau kita tak buka mata tadi, tengok pada bukan-bukan tadi, kita takkan ada perbandingan. Apa yang kita ada tu kita happy. Tapi start kita boleh ada, kita bandingkan, start pandang-pandang, kita akan mula banding. Dan ini bahkan dia kata bentuk kefahaman tentang romantik atau suami itu baik macam mana, dia akan mula hilang. Dia kata bagi contoh, dia kata pasal macam di tanah Arab kan, orang Arab Badui, kadang-kadang bila tengok dia sayang isteri dia bukan dengan bayi bunga. Dia bila bawa binatang, dia pergi berburu dekat hutan, dapat balik kambing ke sebagainya, dia letak depan bini dia, ambil engkau kan, dia letakkan seekor tu, bini dia kata suami aku sayang sebab bagi makan cukup. Makanya di setengah negara Arab, dia anggap kalau isteri tu lepas kahwin badan tak naik, isteri tu tak ada, bukan dalam kenikmatan. Ni kisah benar, bukan tipu.
Ini kisah benar. Kalau tuan pergi apa Afrika, utara Afrika, belah Mauritania, Mesir sebagainya kan. Sebelum kahwin ni lah, lepas kahwin mana makan cukup tu adalah di antara benda yang kenikmatan yang ni. Sebelum kahwin tak ada daging tak apa. Lepas kahwin kurus keding, family akan kata tak cukup makan. So, jadi bila dia orang punya culture, bila suami tu datang bawa balik makanan, kalau tak kambing siku ambil engkau pada bini dia, bini kata suami sayang. Suami sayang. Mana suami itu berkorban dengan cara sebut sayang, cukup. Tapi kalau dalam barat punya cerita kan, gigit bunga ros kan, tak kenyang, bunga ros tak kenyang, saya cakap tadi. Kalau orang tu bagi makan, bagi isi dia bunga ros setiap hari kan, sejambak, lama tak kenyang pun. Benda tak boleh makan pun. Tapi gaya romantik tu dibayangkan macam tu. Datang Korea, lelaki menangis, mengalir air mata, tu romantik. Lepas tu awak yang Melayu, jantan, mana ada diajar menangis perempuan? Kita faham kan? Jadi basically bila orang tersebut, wanita ke lelaki sama, dia bandingkan pasangan dia dengan apa dia nampak kat televisyen. Ini antara punca untuk resepi untuk menyebabkan keluarga tu tak aman. Ini contoh paling mudah lah. Macam mana dikatakan, bila orang tu sibuk tengok, dia akan berikan kesibukan hati dan dia akan buat perbandingan. Bahkan yang dalam gambar tadi, dia sibukkan lebih baik daripada yang ada. Ini masalah dia. Bahkan bila memandang, dan sebenarnya tuan-tuan tahu bahawa kalau dia kata manusia ni bila sebelum berkahwin, kan dia ada advertise, marketing. Sebelum kahwin kan, datang kemas, baju elok, gosok. Lepas kahwin, serabai. Contohnya lah kan. Jadi basically ketika kita tengok orang tu, ketika dia tengah marketing, itu bukannya asli. Yang kadang-kadang orang terlupa bab ni, dia lupa tengok isteri dia sendiri, suami dia sibuk tengok yang dalam televisyen atau dekat tepi jalan atau dekat mana, sibuk pandang, hati dia akan rosak. Itu basic yang paling simple. Hati manusia akan rosak. Sebab tu kenapa disuruh jangan tengok. Sebab kenapa Allah Ta'ala letakkan dalam Quran Karim arahan untuk tundukkan pandangan tadi umum, tanpa sebut jangan pandang apa. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka. Dan wanita wa yaghudduna min absarihim, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka. Tapi tak sebut daripada apa. Cuma ulama letakkan daripada benda haram lah. Cuma kita kata daripada benda harus tengok pun, macam dalam televisyen dan sebagainya kan, gambar, surat khabar ke, majalah ke, start tengok saja dia akan start. Pasal mata kita ni di antara jalan untuk masuknya godaan syaitan. Berkata para tabib qalb, di antara mata dengan kalbu ni terdapat laluan dan jalan. Dia dulu orang kata dari mata turun ke hati. Tengok mata, hati mula berdegup kan, jantung kita berdegup. Dan apabila runtuh dan rosak mata, runtuh dan rosaklah qalb. Kalau mata kita kan rosak, kalbu kita akan rosak. Gitu. Dan akan jadi seperti kumbahan, yang mana ia adalah tempat najis, kotoran dan cemaran, tidak sesuai untuk kediaman bagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat ya untuk punca kenal Allah. Bukan untuk faham tentang ketentuan Allah Taala, tapi dia akan jadi tempat kotor. Kerana dia bertindan keinginan yang ini sebagainya. Yang kita kata benda berkenaan walaupun asalnya tadi memang tak boleh elak. Kan tengok terkenan tu biasa. Macam kisah Safiyah binti Huyai, bila dia ditawan oleh tentera Islam. Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok je Safiyah, dia kata kalau Nabi nampak perempuan ni mesti Nabi nak kahwin dengan dia. Dia kata tentang Safiyah binti Huyai, kalau Nabi nampaklah wanita ni, perempuan ni, mesti Nabi nak kahwin dengan dia. Dia daripada Bani Quraizah. Kan ketika tahun keempat Hijrah, bila Nabi balik daripada perang Ahzab, kemudian tentera Quraizah kan mula asal nak serang di belakang, musyrikin datang di depan, dan belakang. Jadi bila mereka khianat perjanjian yang antara mereka dengan Nabi SAW, tentera Islam kepung, para sahabat kepung bersama Rasulullah SAW perkampungan mereka. Lalu ketika itu mereka terus setuju untuk terima apa saja hukum, tapi bukan dari Nabi. Dia nak daripada Sa'ad bin Mu'adh. Yang Sa'ad bin Mu'adh dahulu sebelum daripada Islam, memang Aus dan Bani Quraizah ni dia rapat baik. Jadi macam seolah macam adik-beradik lah. Bahkan sebahagian orang Ansar dahulu pernah tinggalkan anak-anak mereka kepada orang-orang Yahudi. Betul ayat la ikrah fid din tu. Ayat tu datang dengan tajuk itu. Sebab bila mana diusir
Bani Nadir dan sebagainya, daripada tanah Arab, daripada keliling Madinah. Ketika tu ada para sahabat datang jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, anakku dalam tu. Jadi Nabi kata bagi pilihan pada anak tu, tapi dia dah besar sebagai seorang Yahudi. Pasal dulu ada keluarga dia macam sistem, tak tahu belah sini ada tidak. Anak kalau kat belah Selangor ada jadi kes. Dia macam ni, kalau anak kita ni asyik kena kemalangan, itu kemudian buat apa pun tak jadi apa, dia asyik kemalangan. Macam ada seorang dulu waktu arwah bapak saya, almarhum bapak saya dulu, dia ada orang jadikan anak dia anak angkat bapak saya. Diminta jadikan anak angkat sebab kes dia, budak ni tak tahu apa, keluar rumah kena garik kereta, dalam rumah peti ais impak. Tuan-tuan bayangkan, peti ais impak budak ni, patah ini patah itu. Jadi dah siapa nasihatkan mak dia, suruh keluarga dia supaya jadikan. Jadi lepas daripada dikatakan akuan sebagai anak angkat kepada bapak saya, terus budak tak kena. Jadi orang musyrikin, orang Ansar dahulu ada idea macam tu juga. Bila anak dia asyik sakit-sakit kan, bagi tinggal dengan Yahudi, sihat pula. Tapi problem dekat situ lah. Jadi bila para sahabat anak-anak mereka besar dengan Yahudi, dia macam Yahudi lah. Kefahaman, kepercayaan, dan tu datang ayat Quran, la ikraha fiddin tu. Tiada paksaan agama. Kita ada paksa diorang masuk Islam. Pasal diorang dah besar dalam keadaan itu. Adapun dah kalau mereka Muslim, dia seorang Muslim, hukum Islam terlaksana ke atas dia. Tinggalkan agama, murtad, kena bunuh. Tapi anak-anak tadi memang tak Islam dari asal, tinggal dengan Yahudi dia kecil. Jadi baik, nak kata baiknya dulu, Aus dan Khazraj dengan Bani Nadir, Bani Quraizah macam tu sekali. So bila Bani Quraizah diminta kepada Nabi, kami setuju kena hukum, tapi kami nak hukuman tu dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adh, saudara kami. Sa'ad bin Mu'adh bagi hukuman dia adalah lelaki semua kena bunuh. Semua lelaki yang boleh berlawan kena bunuh. Wanita dan kanak-kanak biar hidup. Dan antara wanita yang terbiar hidup tu adalah Safiyah binti Huyai. Yang mana yang dalam ketertawan tu Aisyah nampak, Aisyah kata kalau Nabi nampak mesti Nabi nak kahwin perempuan ni. Ini cerita kisah benar kan. Maksudnya pandangan mata tadi, keinginan akan datang. So memang tapi Nabi SAW kahwin dengan Safiyah binti Huyai, matlamat lebih jauh. Sebab kita kata nak hilangkan sebarang kebencian di antara Bani Quraizah tadi dengan umat Islam yang ada. Bahkan diorang terus bila Nabi kahwin je dengan Safiyah binti Huyai, lalu terus para sahabat Nabi yang tertawan di bawah dia, Bani Quraizah tadi semua bebaskan. Jadi terus bersaudara terus. Jadi hilang title diorang sebagai Yahudi Bani Quraizah, terus hilang. So dekat situ kita nampaklah macam pandang, tengok, kita mula keinginan. Tengok nampak kan, bila kita beli barang kan, pergi kedai, cuba kejam mata. So tengok barang, jangan tengok. Macam makanan macam tu juga. Makanan tuan-tuan nak seronok makan, dia kena nampak. Kalau orang tu bagi macam air ni kan rasa durian paling sedap, tuan-tuan minum, puas hati tak? Minum rasa macam musang king, ataupun macam belah perlis ni harum manis. Minum ni macam harum manis lah, warna biasa tapi rasa harum manis, bau pun harum manis, dia warna putih. Tak puas. Dia memang kepuasan mata ni, dia memang bila kita kata untuk memuaskan hati manusia tu, nampak, bau, rasa, dengar, ada lagi dahsyat. Kesan tu lebih dahsyat berbanding dengan tutup mata tak nampak apa tu makan. Itu benda-benda yang kita kata berbeza. Dengan sebab itu dia kata kat sini, dia kata bila hati tersebut asyik dengan keinginan, maka dia kotor. Dia macam kotoran dan cemaran yang tak sesuai untuk kediaman mengenal Allah Ta'ala, mencintai Allah, kembali kepada Allah, berteman dengan Allah, dan juga gembira dengan mendekati Allah Ta'ala. Tak ada. Dan hati tadi akan sibuk dengan benda lain, tak ada kecenderungan kepada Allah. Maka dia kata hanyalah akan mendiami di dalamnya, mendiami dalam hati tersebut yang berlawanan semua itu. Apa berlawanan kepada nak mendekat diri kepada Allah Ta'ala, takut Allah, harap Allah, dia semua hilang. Dia akan sibuk dengan apa yang dia suka je, keseronokan dia. Dia akan lihat, sibuk, dia rasa puas hati lah. Memang kita kata dapat barang, lihat, kita dapat beli pun kata, tapi kena ingat kepuasan mata kita kemudian. Macam bulan Ramadan. Kita perhatikan bulan Ramadan kan, ketika tengok makanan, ketika tak makan tak buka puasa lagi kan, nampak semua benda kita ambil. Air 3 jenis, tebu, soya, apa lagi,
Apalah Bandung ke cincau lah, air limau lah, air sekian, mata kucing ambil. Kuih 5 jenis. Tapi bila dah sampai kat meja, kita makan tak cukup. Tak boleh habis, mata kita je. Ini panggil tamak mata. Sebab tu ni ada kaedah yang diajarkan. Siapa-siapa nak pergi shopping dekat pasar raya, makan kenyang dulu. Makan kenyang dulu beli belah. Dia akan kurang sikit beli belah. Yang suami kalau rasa takut isteri apa, beli belah banyak kan, bagi makan kenyang dulu. Lepas tu baru pergi pasar raya. Ini dia buat study ini kisah benar. Dia bila kenyang perut, kita beli pun tak ni sangat. Kalau lapar perut, tengok barang bukan makan pun kita akan beli banyak. Ni contoh mata ni punya tamak, dia panggil tamak mata. Nampak macam-macam, rasa boleh habis, tapi bila sampai-sampai tak habis. Itu contoh dia. Macam mana mata kita punya kesan. Jadi sebab tu kenapa dia kata kesibukan mata tu bahaya. Pembebasan penglihatan. Bila kita mata kita bebaskan, tak kita ikat, tak kita kunci, tak kita kekang dia, adalah penderhakaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Ta'ala firman dalam surah An-Nur ayat 30, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minin, katakan hai Muhammad kepada lelaki-lelaki beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, memelihara kemaluan mereka, yakni syahwat mereka, keinginan mereka untuk berkahwin dan sebagainya, mereka kena jaga. Pada yang halal saja tak apa, yang haram tak boleh. Zalika azka lahum, itu adalah lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sebab Ta'ala amat-amat luas pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan. Ini kepada lelaki. Ayat 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun, dan katakan hai Muhammad kepada wanita-wanita beriman, hendaklah apa? Mereka tundukkan pandangan mereka dan mereka melihara kemaluan mereka. Pun sama juga macam lelaki. Perintah yang sama. Cuma wanita ada tambahan berkenaan tentang aurat. Lepas itu kita baca tentang masalah jangan tunjukkan aurat, laburkan tudung dan sebagainya. Lepas tu. So maksud dia tunduk pandangan ni arahan Allah Ta'ala. So bebaskan mata, tak tunduk tu adalah penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. So, Allah Ta'ala kata tundukkan, kita dibebaskan. Itu adalah salah. Ya, macam dalam hutan tak ada benda lah. Tengok hutan tak ada benda. Hutan, tengok sungai tak apa. Tengok benda yang bukan sepatutnya. Macam tengok gambar kan. Ada bukan benda gambar je ustaz. Walau gambar. Untuk wanita macam tu kena jaga juga. Dia kata aurat lelaki apa? Pusat ke lutut. Lepas tu tengok apa pelakon Hindustan buka baju. Ini perempuan dia ingat tak apa halal. Haram. Walaupun tak nampak pusat. Tengok pada yang bukan halal pada anda haram. Lepas tu dituduh tunduk pandangan. Dan bahkan memang kita kata tunduk pandangan ni dia lebih dahsyat berbanding masalah buat terus. Maksudnya bila Allah Ta'ala nak haramkan pegang, dia tak kata jangan pegang. Dia kata jangan tengok. Jangan tengok. Bahkan Luqman ketika nasihatkan anak dia pun dia nasihatkan sama. Udud min apa dia kata dia kata rendahkan suara dia. Rendahkan suara. Waqsif masyarakat waktu min sautik. Okey, itu rendahkan suara. Tapi masalah yang pertama yang kita bincang ni surah An-Nur 30-31, tundukkan pandangan, maksudnya siapa lawan, siapa buat di opposite, bebaskan pandangan, dia tengah langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ikut kadar. Dia berkadaran. Pada asasnya benda-benda ni ada keadaan manusia ni tertarik dengan lebih dahsyat. Sikit nampak pun terus pening kepala, ada orang mungkin tak ada. Tapi Allah Ta'ala berikan arahan tadi, jangan tengok. Awal-awal lagi, jangan sibuk bebaskan pandangan kepada apa saja. Sebab kita jangan rasa, kita kata apa, saya takkan kena. Manusia paling tertipu adalah bila orang tu, dia rasa bahawa kalau dia tengok tak ada apa, orang lain kena. Tengok tak boleh. Dia tak boleh. Saya tak apa, saya reti jaga iman. Saya reti tahan nafsu. Itu bukan cara. Cara dia adalah memang kalau anda kata tak ada kepentingan, jangan tengok. Nabi SAW sendiri dalam hadis berkenaan dengan tajuk kita sering baca tentang kisah seorang lelaki yang Nabi kata pada dia, cari walau satu cincin dia besi. Kan yang kisah tersebut, kisah tu asal mula dia bukan mulanya itu. Mula dengan seorang wanita datang jumpa Nabi SAW depan para sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, aku serah diri aku pada engkau. Mana kau nak kahwin dengan aku boleh, kau nak kahwin dengan aku dengan siapa pun tak apa.
So, dia biasa berlaku ketika mana depan Nabi pindah ke Madinah, ada wanita-wanita muslimah ni datang berhijrah, nak duduk kat mana tak tahu, nak jaga siapa tak tahu. Jadi dia terus tawarkan diri untuk dikahwinkan oleh Nabi dengan siapa saja, atau Nabi kahwin dengan dia. Jadi bila dia datang itu, Nabi SAW pandang wanita tu atas bawah, lepas tu Nabi alih mata. Mana ketika tak perlu tengok, Nabi tak tengok. Mana ketika nak tengok kod-kod rasa nak kahwin ke tidak, Nabi pandang. Lepas tu dah masalah bila orang tu macam minang pinangan kan untuk dia kahwin, dia memang disuruh tengok. Nabi kata tengok sehingga sampai dalam diri kau rasa untuk berkahwin. So tengok macam tu dihalalkan lah. Tapi tak boleh lama-lama lah tengok atas bawah tu. Sudahlah. Tak boleh kita macam tenung, toleh pipi sikit, tengok tangan. Dia walaupun muka dan tangan tadi adalah benda yang terbuka, aurat terbuka pada ketika waktu berkenaan, tapi Nabi tengok, Nabi terus alih. Mana tak perlu nak tengok tenung habis. Tengok atas bawah, rasa tak nak, alihkan terus. Kalau rasa nak kahwin, silakan. Tapi maksudnya dengan asas tadi untuk berkahwin, bukannya untuk tengok suhu-suhu hati. Sebab tu kenapa dalam konteks ni walaupun harus untuk tengok, tapi tak lebih dari kadar. Nabi pandang atas bawah tu, Nabi alihkan muka. Lepas tu yang seorang sahabat tu datang, dia kata, "Ya Rasulullah, kalau kau tak nak, kahwinkanlah dengan aku." Tu Nabi tanya, "Kau ada apa?" Dia kata, "Aku ada kain." Kain. Nabi kata, "Kalau kau bagi kain kau kat dia, kau nak pakai apa?" So dia pakai kain kan, kain. Zaman tu kain, baju dan sebagainya, kadang-kadang benda tu berharga. Sebab kita tahu bahawa orang nak dapatkan pakaian, tenunan dari satu tempat ke tempat yang lain, jenis kain dan sebagainya, susah. Zaman macam tu dulu garam pun jadi duit. Zaman berkenaan garam jadi duit. Cengkerang laut jadi duit. Zaman sekarang kalau ada orang jual garam, kan beli barang pakai garam, mana orang nak beli? Garam murah. Zaman dulu tak. Jadi basically bila Nabi SAW tengok atas bawah, Nabi alihkan muka. So maksud dia ketika perlu tengok, ya. Tak perlu tengok, tak payah. Yang saya ingat dulu ada seorang doktor lelaki. Dia kata masalah sikit, kata. Tapi dia sedar lah, dia sebut. Dia kata kadang-kadang perempuan datang kan untuk cek apa kesihatan dan sebagainya. Dia sebenarnya kalau sekiranya tak perlu, tak payahlah selak. Kan silap perut, tak payah, tak perlu sebenarnya. Jadi kata kadang-kadang masalah, dia kata kadang ada orang tu nak serah baju. Dia kata tak payah dia. Kadang-kadang dia kata saya rasa macam saya berdosa cakap. Doktor cakaplah. Ini pasal ialah benda tu bukan hidup dan mati. Sebab yang bolehkan untuk dia lihat aurat wanita tadi ataupun pegang dan sebagainya, kalau ada kaitan hidup dan mati. Sebab ad-darurat tubihul mahdzurat, benda-benda yang memudaratkan, mendesak, membolehkan perkara terlarang. Sekarang ni perempuan tu tak tergolek lagi, tak pingsan dan sebagainya, tak jatuh-jatuh. Maka tak perlu sebenarnya nak untuk dia pegang pun, dia kata. Tapi ada separuh tu macam situ terus silat dengan nak doktor kan, terus silat dengan, tak payah pun tak apa. Dia kata sebenarnya, tapi contohlah dia contohkan. Kadang-kadang dalam kerja tadi, dia rasakan benda dia tengok tadi melampaui daripada apa yang sepatutnya. Dia pegang lebih daripada apa sepatutnya. Sebab perempuan tadi dia kata belum lagi pun tergolek, dia kata. Kalau tengah emergency, yes, boleh lihat, boleh tolong nak betulkan dan sebagainya apa. Tapi kalau sekiranya bukan emergency, tak patut buka, jangan buka. Dia orang lain kan pantang tu nak buka terus kan. Macam kes kadang orang Melayu kita dalam kes ruqyah. Tahu ruqyah? Jampi-jampi perubatan Islam. Walaupun sebenarnya perubatan Islam ni bukannya perubatan bersifat rawatan, dia bersifat pencegahan. Kalau ada masa nanti saya terangkan. Dia bukan yang rawatan ni tadi macam ya para sahabat Nabi SAW, macam seorang wanita kan dia pernah sekena sawan. Dia jumpa Nabi, dia mengadu. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku sawan dan kain aku terselak. Doakan Allah Ta'ala supaya sembuhkan aku." Nabi kata dengan dia, "Aku boleh doakan kau untuk sembuh ataupun kau sabar dengan penyakit kau, aku jamin untuk kau syurga." Lalu kan apa ketika tu wanita berkenaan kata, "Aku redha ya Rasulullah, cuma doakan jangan kain terselak." Nabi pun doakan jangan kain terselak. Selepas Nabi wafat, Nabi SAW wafat, wanita tadi masih sawan lagi. Jadi para sahabat yang hidup, yang pernah dengar sabda Nabi pada wanita berkenaan, tunjuk pada tabi'in. Tabi'in tak pernah jumpa Nabi, dia jumpa para sahabat. Dia kata, "Siapa nak tengok syurga, tengok perempuan tu." Orang pening kepala lah. Sebab kita bayangkan bila ahli syurga ni datang, baju, kemas, kan, kancing,
cakap pun astagfirullah kan. Tiba-tiba yang ni golek, kena sawan, menggelepar kat tanah. Banyak orang menyangka bahawa bila orang tu macam tu, macam seolah tak kena dengan keadaan dia sebagai ahli syurga. So para sahabat Nabi cerita balik kisah janji Nabi kepada wanita tadi. Maksudnya dia boleh sembuh dari penyakit tadi dengan doa Nabi, ataupun Nabi kata kau sabar, engkau bersabar dan aku jamin untuk kau syurga. So wanita tadi sanggup tak dirawat untuk supaya sekian. Tapi kadang-kadang orang kita ni kan pening kepala pun dah pegang. Ustaz, kepala saya pening, ambil kau, dengan dia pegang. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dan padahal kadang-kadang tidur tak cukup. Ni kan tidur tak cukup. Kan tengok cerita Korea banyak sangat marathon, 20 episod. Pening kepala. Jumpa ustaz pun auzubillah minasyaitonirrajim. Janganlah pegang terus. Tanya dulu orang tu kenapa. Tanya juga dah jumpa doktor ke belum. Tak jumpa lagi, pergi jumpa doktor. Kan itu sepatutnya, bukan terus pegang. Atau orang minta nak jampi je, gitu tangan. Gitu tangan. Ini dah melampaui batasan sepatutnya. Menengok bahkan bukan isteri kita kan. Bukan isteri kita, bukan anak kita. Jadi masalah. Tenung-tenung. Last sekali jadi kahwin. Sebagian besar lah saya jumpa, ada je kahwin. Di ruqyah perempuan tu, lepas tu dia kahwin. Itu jadi kes juga. Sebab tengok. Bila tengok rasa ingin. Bila ingin, dia start lah. Bahkan ini bahaya dia. Dia kata pasal memang kerana perbuatan memandang-mandang tadi, lepaskan pandangan tu adalah termasuk di antara melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada berbahagia. Tiada berbahagia sesiapa yang berbahagia di dunia melainkan dengan mengikut perintah Allah. Memang kita tahu bahawa tak ada siapa yang bahagia di dunia kecuali orang yang ikut perintah Allah Taala. Membataskan kita punya pandangan mata antara benda yang menyekat nafsu kita. Nafsu makan ke nafsu apa sebagainya, dia akan dekat dengan mata. Keinginan untuk membeli ni beli tu. Dan zaman sekarang tak payah keluar. Tuan-tuan tengok handphone. Apa Shopee, apa lagi? Lazada. Baru ni kan apa dia orang buat apa? Jualan apa? 12 11 kan gitu tangan gitu kan. Akak-akak ke lelaki sama agak. Kot lelaki tak pakai kot. Saya jarang dengar lelaki duk beli-beli, tapi kalau tu tengok ingin, tengok ingin, tengok je start beli belah dan sebagainya. So tak keluar, tak tengok, tak nak tengok, baru kita ada keinginan. So maksud dia kalau kita nak bahagia, jangan tengok. Pasal start tengok kita nak pula. Kalau suami ada duit tak apalah, kalau suami tak ada duit mula rasa suami kurang. Suami macam tu jugalah, tengok sangat televisyen dan sebagainya, tengok artis apa golek, lepas tu tengok bini. Masalah mata kita akan menyebabkan keinginan kita bertambah. Sebab itu dia kata tak ada siapa bahagia di dunia melainkan dengan mengikuti perintah Allah Ta'ala, dan tiada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat melainkan dengan mengikuti perintah-perintah Allah. Itu juga. Untuk selamat di akhirat pun ikut perintah Allah Ta'ala. Pembebasan penglihatan, bebaskan penglihatan juga akan memakaikan kalbu dengan kegelapan. Sebagaimana menundukkan pandangan kerana Allah Ta'ala akan memakai kepadanya cahaya. Sebab apa? Sebab ayat yang datang tu, ayat 30, 31, tajuk dia berkenaan dengan tajuk tunduk pandangan. Ayat 35 depan sikit dalam surah An-Nur tu datang dengan berbunyi Allahu nurus samawati wal ard mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah lah cahaya sekalian langit dan bumi. Permisalan perumpamaan cahayanya seperti miskat, pelita yang dalamnya ada misbah. Miskat ni kat Malaysia tak pakai. Dia biasa kalau tuan-tuan pergi rumah orang Arab, atas pintu dia tebuk dinding tu dalam sikit. Dalam lubang tu dia letak pelita. Miskat tu bukan bekas. Pelita tu pelita. Dalam dinding. Biasa macam kita punya apa? Mihrab. Bayangkan benda tu kecil atas pintu. Melengkung dalam. So dia letak tu kat situ. So cahaya tu akan tersebar luas. Sebab pantulan daripada dinding tu dia akan menancur balik. Dia tak letakkan pelita tu macam ni. Dia letak pelita dekat dalam miskat. Jadi dibayangkan berkenaan dengan lapisan hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut tentang ayat 35 tu berdasarkan berkenaan dengan tajuk macam mana hidayah Allah Ta'ala tu punya lapisan. Okay. Itu ada datang ayat 35 tu sesudah firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan hai Muhammad kepada lelaki beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Sebab ayat 35 datang, cahaya Allah Ta'ala tu datang kepada siapa yang diberikan cahaya.
So kalau dia kata dia berpanduan kepada ayat 30-35 tu ada kaitan, maka ia berkaitan dengan tajuk masalah. Siapa tundukkan pandangan akan datang cahaya Allah Ta'ala. Siapa yang bebaskan pandangan akan jadi kegelapan. Tak dapat cahaya Allah SWT. Apabila terang kalbu, akan datang rombongan-rombongan kebaikan kepadanya dari semua penjuru. Bila kalbu tu tadi dan terang, maka datanglah kebaikan pada semua arah. Sebab itu yang lebih penting. Sebagaimana bila ia gelap akan datang penarik-penarik bala dan kejahatan kepadanya dari semua tempat. Bila hati itu gelap, kan, maka itulah asal dia. Tapi asal daripada penglihatan, dia kata. Pembebasan penglihatan juga akan membutakan kalbu dari membezakan antara hak dan batil, yang sunnah daripada bid'ah. Dan bila asyik mata kita ni kita bebaskan sangat, akan butakan kalbu, tak boleh beza di antara hak dan batil. Mana hak mana batil tak boleh bezakan sebab kerana mata lah. Pasal kadang-kadang benda tu bukan kait dengan tajuk direct. Kadang-kadang keinginan. So inginkan satu benda tadi hanya dapat dengan gaji, jawatan dan sebagainya. Kalau cakap, barang hilang. Kalau tak cakap, barang dapat. Maka hasilnya orang tu akan hak dengan batil, pejam mata, tak usah cakap. Tak usah cakap sebab mata kita dah mula berkeinginan, maka hati kita akan ikut. So manusia tu akan jadi beza, hak dan batil dia akan hilang. Bid'ah dengan sunnah pun akan hilang. Contoh pasal dia sayang sangat untuk guru dia, ustaz dia ke, dan ustaz ni lah paling hebat, paling sekian, orang yang wali sebagainya, dia boleh keluar kadang-kadang sabda Nabi memang larang, tapi ustaz kata boleh. Saya kita tahu bahawa dalam masalah bandingan, mana mungkin ustaz yang anda kenal, yang guru yang mengajar anda setara dengan Nabi SAW? Takkan setara, takkan setanding. Ustaz tu boleh salah, boleh silap, dia manusia. Nabi takkan silap. Tapi kita sangka baik, kita bila mulia seorang pada mata dia, maka start lah. Mulianya seseorang pada mata dia, maka dia akan start. Sebab kita tahu cinta pada mata ni cinta manusia ni pada diri seorang akan membutakan mata dia, memekakkan telinga dia. Hatta kalau sunnah pun, benda sunnah yang sunnah pun orang akan butakan. Dia macam contoh macam tadi dalam kitab Tatril I'tiqad, dia bagi contoh berkenaan dengan tajuk bila ada orang kata benda yang disebut, ditegur tentang kubur, jadi sembahan dan sebagainya, dalam masjid ada kubur. Jadi mungkin ada orang berkata, dia kata benda dah biasa jadi, semua tempat jadi. Betul, kemudian para ulama tak cakap apa, para ulama yang ada kedudukan diam, tak cakap apa. Macam zaman dulu kan, kita pernah satu masa dulu, kita umat Islam di Malaysia, bila hari pahlawan kan kita pergi bawa bunga ke Tugu Negara. Yang Tugu Negara tu kita balik letak situ. Sedangkan kalau kita sayangkan pahlawan, kita jaga keluarga dia. Dia mati korban untuk kita. So dia punya keluarga kita jaga. Betul. Kita jaga orang yang disayang. Bukan kita sibuk duk pergi bagi bunga. Bunga mahal lah tu. Letak dekat situ, pasang trompet. Buat apa? Tapi tuan-tuan tengok, perhatikan berapa lama benda tu berjalan. Sampai kan berapa tahun lepas kan, 5-6 tahun lepas baru dia hentikan. Ini tak bermakna orang yang dulu ada, ustaz-ustaz ke guru-guru agama yang ada, redha. Bukan maksud dia kalau baru-baru ni saja tak redha, tak. Dulu pun orang tak pernah redha. Tapi tak ada siapa yang berani bercakap. Ataupun cakap tapi surat khabar tak tulis. Beza dia, kadang surat khabar tak tulis orang pun tak tahu. Tuan-tuan faham bila masalah kes teguran ulama kepada umara, teguran ulama kepada para pemerintah. Kadang-kadang tak berlaku bukan sebab kerana tak dibuat. Tak kita ketahui sebab media masa tak cerita. Maksudnya teguran mungkin berlaku tapi orang tak ikut, bukan kerja kita. Tapi ala kulli hal, bila ramai sangat orang tak kisah, jadi dia kata mungkin benda tadi ulama diam. Mana kita tahu? Jadi Ibn Amir San'ani dia bagi contoh. Dua contoh. Contoh pertama bab cukai, contoh kedua bab berkenaan dengan dulu. Kalau tuan tahu dekat Kaabah Al-Musharrafah di Mekah tu, keliling Kaabah tu dulu ada makam dipanggil. Makam Syafi'i, makam Hambali, makam Hanafi, makam Maliki, makam Hambali. Maksud makam tadi tempat di mana orang mazhab itu duduk. Bukan makam Imam Syafi'i mati situ. Imam Syafi'i tak mati kat Mekah, dia mati kat Mesir. Tapi orang mazhab Syafi'i solat di sini. Sentang air Zam-Zam punya tempat keluar. Lepas tu mazhab Hanafi belah sini. Mazhab sekian belah sini. Dan diorang solat 5 waktu berasingan. Ikut imam masing-masing kecuali maghrib. Sebab maghrib je yang masa dia pendek. Kan ikut hadis Nabi SAW kan. Bila Nabi, orang lelaki tanya Nabi, dia kata, Rasulullah,
apakah waktu solat? Kan Nabi solat hari pertama awal waktu, hari kedua akhir waktu. Lepas tu Nabi pagi pada hari ketiga tu Nabi kata, siapa yang tanya soalan itu, ni solat antara waktu tadi. Tapi ketika maghrib, Nabi solat satu waktu je. Hari pertama waktu yang sama, hari kedua waktu yang sama. Jadi diorang ketika mana tengah sibuk solat berasingan tu, maghrib sahaja diorang solat satu imam. Zuhur, Asar, Subuh, Isyak, diorang akan solat lain-lain imam. Benda ni hanya berhenti tahun 1958. Kita merdeka 57. 1958 barulah benda tu dihentikan bila dengan arahan Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua. Dia naik memerintah, benda pertama antara benda yang dia mula-mula buat adalah hentikan benda berkenaan. Letak imam satu je, tak nak imam banyak. Baik ke? Makam-makam yang ada tu, ulama sebelum tu takkan tak nampak kot. Jangan tunggu raja, pemerintah Saud yang baru ni kan, yang saya pernah ni lah, kita kata dia cakap macam tu, orang kata dia bina kerajaan dia di atas fahaman Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi lah. Maksudnya kerana ikut arahan ataupun fatwa daripada Muhammad bin Abdul Wahab, maka Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua tu, dia naik pemerintahan, dia paksa orang semua solat belakang satu imam. Jadi dihilangkan penggunaan tadi. Soalannya adalah, adakah para ulama yang zaman dulu yang ada keliling tu senyap kerana redha? Taklah kan. Maka senyap bukan redha, senyap kerana mungkin takut pemerintah buang jawatan ke, mungkin sekian. Tapi terdiam. Sebab benda berkenaan memang bid'ah. Mana ada Nabi pernah ajar kita solat ikut mazhab. Bahkan kalau tuan-tuan nak tahu, tahun 50-an dahulu, awal 50-an, orang mazhab Syafi'i tak boleh kahwin orang mazhab Hanafi. Punca sebab orang mazhab Syafi'i kata, dia tanya, mukmin? Ya, insya-Allah. Mazhab Hanafi kata tak boleh, insya-Allah. Dia kena iman, kata saya mukmin. Yang kata insya-Allah. So bila kata insya-Allah tu macam tak betul, maka tak dikahwin. Serius. Ni kisah zaman dulu. Tapi jadi kita kata macam apa yang dibuat oleh Malik Abdul Aziz berdasar fatwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah di antara penyatuan umat. Tetapi nak fahamkan sekarang apa berlaku sebelum tu. Dia bukannya benda yang diredai, para ulama tak setuju. Tapi nak bercakap mungkin ada tak berani ke, ataupun suara tak sampai ke. Itu lebih penting kita faham. Cuma kadang-kadang sunnah jadi bid'ah jadi sunnah sebab kadang-kadang itu je. Sebab mata. Orang yang tu kadang-kadang tengok, suka mandang-mandang, kan lah sekali keinginan banyak. Bila keinginan banyak, nak cakap benda yang mungkar tu mungkar pun fikir 10 kali. Nak beli, nak kumpul duit ni, nak beli barang. Kalau tak pergi, kalau bercakap nanti kena buang. Tak bercakap, kekal kerja, maka boleh beli barang. So hasil dia mata jugalah. Kerana itu kita kata akan jadi rosak. Yang sunnah jadi bid'ah jadi sunnah. Penundukannya kerana Allah Ta'ala, Allah Azza dia kata akan mendatangkan kepada firasat yang benar. Tapi kalau manusia tu, dia tundukkan pandangan dia, penundukan mata dia kerana Allah Azza wa Jalla, akan datang kepadanya firasat yang benar, dan dia dapat bezakan dengannya akan yang mana yang hak dan batil, bid'ah dan sunnah. Kadang-kadang orang banyak orang berdoa pada berkenaan, minta supaya contoh kalau dengar doa orang berdoa berjama'i, dia kata Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkanlah kami kebenaran itu kebenaran, rezekikanlah kami ikut kebenaran tadi. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Lihatkanlah kami benda batil itu batil dan jadikan kami jauhi dia. Problem dia, tapi masalahnya dalam hati dia ada lagi besar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia kata ulama ni. Jadi last sekali dia tak boleh buang. Perintah Allah Ta'ala datang pun dia kan masih lagi tak boleh ikut. Walaupun dia doa, minta kepada Allah Ta'ala untuk ikut kebenaran, jauhi kebatilan. Tapi oleh kerana ujian Allah Ta'ala yang berat adalah masalah apa? Apa mata dia nampak? Mata nampak orang ni, nampak, jadi ikut, sibuk dengan mata dia, bukan dengan masalah tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Berkata salah seorang di kalangan orang-orang yang soleh, sesiapa yang mengamarahkan zahirnya dengan mengikuti sunnah, maka batinnya akan berterusan muraqabah. Siapa yang sentiasakan diri dia dengan ikut sunnah, maka dalaman diri dia akan ada rasa pemerhatian Allah Ta'ala. Muraqabah tu akan terasa dalam hati dia. Dan menundukkan pandangannya dari perkara yang haram. Ini antara cara lah kalau orang tu rasakan nak jaga mata dia, banyakkan buat benda yang sunnah. Contoh macam puasa sunat,
kan zikir-zikir mana zikir-zikir pagi dan petang, atau perbuatan datang ke masjid. Nah kalau dia duduk kat rumah sahih dia lah. Tang mana tengok Doraemon tu ada dalam sunnahnya. Sekarang Doraemon ada lagi petang. Aduh. Contoh bila kita duduk rumah kan, tengok drama dengan datang masjid. Pasti datang masjid tadi akan menyebabkan kita duduk rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Kalau kita duduk depan televisyen makan kerepek, mana rasa Allah Ta'ala lihat. Bahkan mungkin kita tangguhkan maghrib dulu. Sebab apa? Cerita tak habis lagi. Cerita tak habis lagi. Isyak tak lambat lagi, Isyak 8.30. Movie cerita televisyen drama tu habis pukul 8. Pukul 8 berita. Tak apalah, boleh solat lepas tu. Kadang-kadang benda ni menyebabkan hati kita tak rasa Allah Ta'ala perhatikan. Kalau kita datang ke masjid, datang buat benda-benda sunnah, dia akan menyebabkan hati kita sentiasa merasakan pengawasan Allah Ta'ala. Lalu menundukkan pandangan dari perkara yang haram. Kita kan Allah Ta'ala perhatikan kita, kita kan jauhi. Menahan diri daripada perkara-perkara syubhah. Benda syubhah, benda yang sama-sama. Halal ke haram? Halal ke haram? Dia tinggalkan. Kalau dia tahu pada meninggalkan yang syubhah tadi, ada keselamatan bagi diri dia. Yang Nabi kata, faman taqa syubhat, barang siapa menjauhi perkara syubhah, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, dibersihkan maruah dia, agama dia. Mana siapa tinggal syubhah, benda sama-sama, tak tahu halal atau haram, dia bersihkan agama dia, dia bersihkan maruah dia. Itu sebab bila manusia itu sentiasa rasakan jaga sunnah tadi, dia akan rasa perhatian Allah Ta'ala pada diri dia. Dan dia akan makan dengan yang halal. Apa halal dia makan. Dan takkan tersilap dalam firasat. Mana tak adalah dia sibuk dengan itu. Tapi kena ingat, dalam masa kita rasa firasat kita betul, kita kena rasa salah juga. Tak boleh kita sentiasa rasa diri kita betul. Firasat, rasa hati kita ni, kalau kita betul sekalipun, jangan kita jadikan garis panduan. Contoh para sahabat Nabi SAW, ke Nabi sendiri pun, bila-bila mana para sahabat ajak keluar pergi ke Uhud, firasat Nabi ada tentang masalah akan mati para sahabat. Nabi ada firasat, tapi dalam masa sama Nabi tak ikutkan, Nabi keluar juga. Tak ikutkan, mana jangan jadikan firasat tu garis panduan anda. Tadi dalam kes kita nak jaga halal haram tadi kan, elakkan jauhi dan sebagainya, kita memang harapkan Allah Ta'ala pandu hati kita. Cuma tak boleh kita jadikan ia sebagai garis panduan utama. Garis panduan utama kita adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita masuk kepada kerosakan yang berikutnya atau racun berikutnya, itu berlebihan makan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.